Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Anda bersama saya Nurul Latika Hassan dalam Buletin Ukas edisi petang 2 April 2020. Tumpuan utama Buletin Ukas edisi petang adalah bantuan khas Sarawakku sayang yang akan dibayar mulai 15 April depan. Susulan pengumuman pakej bantuan khas Sarawakku sayang oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari bintun Datuk Abang Haji Openg pada 23 Mac lepas, seramai 430,000 rakyat yang tergolong dalam kumpulan isi rumah berpendapatan rendah B40 akan menerima bantuan khas Sarawakku sayang berjumlah RM250 sebulan mulai 15 April ini. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak dalam kenyataan media pada Khamis berkata, pembayaran akan dibuat kepada penerima menerusi akaun bank berdaftar pada setiap 15 hari bulan untuk tempoh 6 bulan bermula April hingga September 2020. Jelas kenyataan sama, senarai bantuan itu merupakan senarai penerima bantuan sara hidup BSH yang diluluskan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia pada Januari 2020. Kenyataan itu juga memaklumkan mereka yang tidak memiliki akaun bank berdaftar akan disalurkan melalui Pejabat Cawangan Perbendaharaan Negeri. Berita seterusnya. Dalam kekalutan negara menangani isu wabak COVID-19, para banduan di penjara Puncak Borneo tidak ketinggalan menyiapkan peralatan pelindungan peribadi PPE khas bagi membantu menambah keperluan PPE yang berkurangan buat petugas di Hospital Umum Sarawak. Menurut pengarah penjara Puncak Borneo, Hamdan Salim Majin, banduan yang terlibat tidak mengambil masa yang lama untuk memahami kaedah menjahit PPE kerana sudah mahir mengendalikan mesin jahit dan pihaknya sedia membantu mana-mana agensi yang memerlukan PPE bagi berdepan dengan pesakit positif COVID-19. Untuk kemahiran banduan ni kami boleh menyiapkan sehingga 200 lah sehari untuk stokin, sarung kasut dan topi muka. Tetapi sekiranya ada keperluan lain seperti masker, kami sentiasa menunggu bahan-bahan untuk dihantar kepada kami di penjara Puncak Borneo untuk membolehkan kami menjahit bagi membantu keperluan PPE yang dipahamkan memang agak kekurangan lah di bagian KKM. Ujarnya lagi, beberapa kaki tangan penjara telah mengikuti taklimat pembuatan PPE bagi memastikan PPE yang dihasilkan adalah mengikut prosedur operasi standard SOP pihak kesihatan. Beralih kepada bantuan yang disalurkan kepada rakyat negeri ini, susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Di Belaga, Menteri Muda Utiliti Sarawak Datuk Liwan Lagang telah menyampaikan bantuan kepada 5 buah kampung di Belaga pada Khamis. Beliau yang juga adun Belaga bersama Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong, telah mengagihkan bantuan ke Kampung Data Kakus, Sang Anau, Long Bulan, Long Busang dan Long Unai. Manakala di Batang Air menyedari kepayahan hidup masyarakat yang terjejas susulan PKP, Menteri Muda Industri dan Pelaburan Sarawak Datuk Malcolm Musin Lamoh telah mengagihkan bantuan bekalan makanan kepada 127 ketua isi rumah di 4 rumah panjang di kawasan berkenaan. Adun Batang Air itu menerusi Pusat Khidmat DUN telah menyerahkan sumbangan ke Rumah Jarub Kalang Cangkul, Rumah Robert Linggabulo, Rumah Charlie Aji Empit dan Rumah John Robert Sansebor. Datuk Malcolm turut menyampaikan pesanan dengan penduduk di DUN Batang Air agar sentiasa mematuhi PKP dalam usaha kerajaan memutuskan rantaian COVID-19. Seterusnya di Bukit Kota, sebanyak 20 orang golongan sasar menerima bantuan dari Pusat Khidmat DUN Bukit Kota kepada keluarga yang terkesan susulan penguatkuasaan PKP. Wali Kota Majlis Daerah Limbang Sufian Muhammad berkata, bantuan itu merupakan kesinambungan program yang telah diadakan sebelum ini dan akan diteruskan dari masa ke semasa. Jelasnya kali ini penyerahan bantuan telah dilaksanakan di zon Jalan 7 Batu Keliling, merangkumi 3 kampung iaitu Kampung Buang Siol, Kampung Limpaung dan Kampung Bukit Kota. Begitu juga di Serian, Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Serian telah menghantar bekalan makanan di tempat pengumpulan bantuan sumbangan di Bilik Santapan Dewan Masyarakat Serian pada Khamis.
Bantuan tersebut adalah bagi membantu golongan memerlukan dan ia telah diberikan kepada Pusat Khidmat Parlimen Serian dan Pusat Khidmat Parlimen Puncak Borneo untuk proses pengagihan. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, orang ramai diminta berwaspada dengan penularan wabak COVID-19 dan langkah-langkah pencegahan adalah seperti berikut. Sekian buletin UKAS edisi petang bersama saya Nurul Atika Hassan dan kru penerbitan. Jaga diri anda, keluarga anda dan sentiasa berwaspada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my di Facebook, Instagram dan Twitter serta subscribe dan like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.